al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud as-Sinhaji. Dia macam Sinhaji, dia macam Sanhaji. Al-ma'rufu bibni Ajurrum, al-mawlud fi sanati 72 wa 600 والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. قال المصنف، kata musannif. Qala al-musannif siapa musannif? Wa huwa Abu Abdullah. Ni kita tak ajak i'rab lagi ni. Kita tak ajak i'rab lagi satu-satu. Nanti kamu akan jadi susah. Kita mengaji dulu semua, nanti kita tengok balik bacaan kita macam mana. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah Muhammadu ibni Muhammadi ibnu Muhammadi ibni Dawud as-Sinhaji al-ma'rufu bibni Ajurrum. Ni kena tengok balik nanti kenapa Abu Baris macam tu. Nanti saya akan tanya balik setelah habis pada bab dia, nanti akan diulang balik, tengok betul kamu baca tadi kenapa baca macam tu. Ni bukan saya saja habis Abu Baris no. Lagi dia pergi baca, dia kata dia pakai hantam tu. Dia boleh baris ada 3 ya. Dan satu lagi adamul harakah, sukun. Jadi kalau adamul harakah tadi dikira sebagai nau' minal harakah juga, maka jadi 4 dhammah, fathah, kasrah, sukun. Ini adamul harakah. Jadi kalau ada 4 ya. 4 tu je baca. Tak ada baris banyak. Tak ada lebih daripada tu. Sama ada nak buat tanwin atau tak buat tanwin. Hak ni pengajian kita ni. Dia bagi sebagai motivasi untuk nak bagi rasa macam senang je mengaji nahwu. Sebab nak buat baris 4 tu je. Faham apa ni Ahmad? Baik. Jadi Al-Imam Ibnu Ajurrum lahir pada tahun berapa? 672 Hijriah dan wafat pada tahun berapa? 723 Hijriah. Sini saya sebut Isnain wa Sab'in. Tapi dalam tadi kita sebut tadi ada salah satu Sab'in. Kan? 373. Jadi ada berlaku sikit khilaf dalam masalah tu. Saya takut lagi dia keliru pula, dia kata tadi 73 ni 72 pula. Ya mungkin kerana berlaku perbezaan dari segi mu'arrikh meletakkan tarikh tadi. Qala, kata al-Imam Ibnu Ajurrum, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqulu, kata al-Imam Muhyiddin Abdul Hamid, li lafzil kalam ma'nayan. Lafaz kalam itu ada 2 makna. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dan lafaz kalam ada 2 makna. Ahaduhuma lughawi wathani nahwi. Pertama, lafaz kalam dengan makna lughawi. Yang kedua, lafaz kalam dengan makna nahwi. Ia ada perbezaan. Amma kalamul lughawi, kalam lughawi maknanya apa dia? Kalau sebut kalam dari segi dinisbah kepada lughah. Al-kalam, apa dia? Ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Ibaratun amma tahsulu bisababihi faidah. Ibarat kepada apa sahaja bentuk dengan sebabnya menghasilkan faedah. Apa saja ibarat yang dengannya menghasilkan faedah, memahami, maka ianya dikira kalam. Sawa'un akana lafzan, sama ada dia bentuk lafaz, am lam yakun ataupun lam yakun lafzan. Walaupun dia bukan lafaz. Kal qatti wal kitabati wal isyarah. Jadi kalau kita lalu di jalan raya, tengok ada lambang lembu. Lepas tu dia buat pula lambang dia 4 segi macam tu, untuk ada awas lembu melintas. Kita faham tak tu? Baik, sekarang ni dia sebut tak kata lembu melintas?
Tak sebut. Kita tengok tu kita faham. Tu dikira kalam tak dari segi lughah? Ahmad? Ya. Ha. Kelah ni bagi perhatian betul-betul hak tang kelah ni. Ha. Jangan duk kalut tam benda-benda lain. Bagi perhatian kat kelah ni, nanti tu yang akan memahamkan lagi pengajian kita. Jadi tak payah duk kalut nak tengok hasyiah ni betul tak payah. Tengok tang kelah ni dulu. Faham? Ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawa'un akana lafzan am lam yakun kal qatti wal kitabati wal isyarah. Isyarat contohnya. Contoh kalau kamu tanya kat kita, Muhammad ada di rumah. Ada kalam? Ada kalam Abdul Rahman? Kalam apa? Aywa. Ada kalam lughawi. Karena ibaratun amma tahsulu bihi bisababihi faidatun. Apa saja bentuk yang hasil faedah? Faedah faham tak kata ada di rumah? Sedap. Jadi sebabnya kita dapat hasil faedah tak kata orang tu puji makanan tadi? Ya. Hadza kalam walau dia tidak keluarkan lafaz. Boleh faham? Tu kalam. Wal isyarah sama juga. Rumah tu imam pergi ke mana? Duduk tu. Isyarah. Baik, hadza kalam. Aiman kalam tak tu? Kalam apa? Lughawi. Lughawi. Jokowi. Lughawi. Yang Jawa dengar ni. Wa ammal kalamun nahwi, manakala kalam nahwi, fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umur. Kalam nahwi, kalau kalam nahwi dia perlu ada 4 benda. Kalam lughawi hasil faedah saja walau tidak dengan lafaz sekalipun atau dengan lafaz. Kalau maksudnya faedah lafaz lebih lagi lah. Lafaz pun dikira sebagai kalam segi lughah. Bukan lafaz pun dikira kalam segi lughah. Yang penting ada hasil faedah. Boleh? Manakala kalam nahwi mesti tergabung padanya 4 perkara. Pertama apa dia? An yakuna lafzan. Wasani an yakuna murakkaban. Wasalisu an yakuna mufidan. Warabi'u an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Mesti mawdu' dengan wad'il arabi. Yang diletakkan dengan makna yang diinginkan oleh Arab. Nah, mawdu' wad'an arabiyan. Faham? Maka diringkaskan oleh Imam Ibnu Ajurrum dengan kalam dia apa dia? Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Faham? Baik, jadi kita faham Imam Ibnu Ajurrum dia maksudkan kalam ni kalam apa? Kalam apa ni Ihsan? Kalam nahwi. Jadi Imam Ibnu Ajurrum bila disebut matannya al-kalamu huwa al-lafzul al-murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam ada alif lam. Alif lam tu lil apa? Lil ahd. Lil ahd. Ahdi apa? Ahdi zihni. Tak disebut dia dalam ni kalam nahwi. Tapi zihin faham dah terus kata apa? Hadza kalamun nahwi. Karena kalam nahwi la budda an tajtami'a aw yajtami'a fi 4 umur. Apa dia? An yakuna lafzan. Yang kedua an yakuna murakkaban. Yang ketiga an yakuna mufidan. Yang keempat an yakuna mawdu' bi wad'il arabi. An yakuna mawdu'an bi wad'il arabi. Tamam? Faham kalimah? Maka ringkas oleh beliau dengan al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Maka kalau kita syarah kita kata al-kalam alladhi qasadahu al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala huwa kalamun nahwi. Faham? Wa ma'na kaunihi lafzan, makna kalam dia adalah kaunuhu lafzan, apa dia? An yakuna sautan mustamilah. Ini makna lafaz pula. Apa makna lafaz? Lafaz maknanya adalah sautan mustamilan ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Itu lafaz. Kalau lafaz dia mesti suara yang terkandung di dalamnya sebahagian huruf hijaiyah. Allati tubtada'u bil alif allati tabtadi'u bil alif wa tantahi bil ya.
Tamam? Yang dimulakan dengan alif dan diakhiri dengan ya. Itu huruf hijaiyah. Mana-mana yang huruf hijaiyah yang tergabung, contohnya apa dia? Ahmad, yaktubu, Sa'id. Itu semua dipanggil apa dia? Lafz. Lafaz ni mesti suara. Bukan tulisan tu noh. Bukan misaluhu Ahmad. Dia pergi tunjuk ni. Ni. Hada lafz. Tak, lafaz ni mesti keluar daripada mulut ni. Ahmad. Kerana dalam ni ada alif, ada hamzah, ada ha, ada mim, ada dal. Gabungan tu Ahmad. Lagi yaktubu, ya, kaf, ta, ba. Nah, Sa'id, sin, ain, ya, dal. Mesti kita sebut sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Bukan semua huruf. Dia nak tulis semua huruf. Takkanlah satu kalimah tu semua huruf ada dalam tu. Jadi apa tu? Tu. Sampai ya. Tak lah. Sebahagian huruf. Itu maksud lafaz. Jadi fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimatis salasi, karena setiap kalimah tadi Ahmad, yaktubu, Sa'id tadi ni, inda nutqi biha, ketika kita mengucapkannya, takunu sautan, maka dia jadi suara. Mustamilan, yang terkandung padanya, ala arba'ati ahrufin hijaiyah, yang padanya ada 4 huruf hijaiyah. Maka tu dipanggil kalam. Minta maaf, dipanggil lafzan. Jadi lafaz mesti apa, Hafiz? Sautan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Tamam? Jadi fal isyarah masalan la tusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin. Maka isyarah tidak dinamakan kalam di sisi nahwi. Dinamakan isyarah dinamakan kalam di sisi apa? Lughawi. Di sisi lughawi isyarah dinamakan kalam. Di sisi nahwi isyarah dinamakan kalam? La. Kenapa? Li'adami kauniha sautan mustamilan. Karena dia tidak terkandung padanya saut. Tidak ada padanya saut, suara yang terkandung ala ba'dil huruf, yang merangkumi sebahagian huruf. Wa in kanat tusamma 'inda al-lughawiyyin kalaman. Walaupun di sisi ahli lughah dinamakan dia sebagai kalam. Kenapa? Li husulil faidati biha atau bisababiha, basababiyah. Karena hasil faedah dengannya. Boleh. Itu makna lafzan. Jadi kalau tanya lafaz apa dia maknanya? Sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Baik, kalau saut lam yashmal ala hadha saut ba'dil hurufil hijaiyah contohnya. Yang tidak menghasilkan faedah pada makna juga, maka hadza laisa lafz. Faham? Sebenarnya bunyi ni. هذا ليس لفظ. نعم. Dia ada mustamil ala ba'd huruf hijaiyah. Aiman, ketuk hik. Nah, yang ketuk tu kan macam Ahmad pula ni. Kawan ni tu? Tak. Kawan saya. Ahmad dia buat betul ya boleh. Wa ma'na kaunihi murakkaban, baik makna kaunihi murakkaban pula an yakuna muallafan min kalimatain. Tu maknanya murakkab, mesti dia tergabung ataupun tersusun daripada 2 kalimah au aksara, baru dikira kalam. Contoh Muhammadun musafirun, ada kalam. Yang pertama dia ada saut, kita sebut tu tadi lafz. Kemudian dia ada murakkab, Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un yablughul mujtahidul majda, wa likulli mujtahidin nasibun. Itu semua dipanggil al-kalam dengan maksud lafzan murakkab. Yang pertama dia lafz, kita lafaz tadi kita baca saut mustamil ala ba'dil huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua mu'allafan min kalimatain fa aktsara ataupun au aktsara. Dia mesti gabung daripada 2 kalimah dan atas ke atas. Jadi kalau satu saja kalimah, atau disebut ni wal ilmu khairu ma tas'a ilaih. Fa kullu ibaratin min hadhihi al ibarat. Jadi ibarat-ibarat ni semua tusamma kalaman, dinamakan kalam. Wa kullu ibaratin minha, dan setiap ibarat daripadanya tadi, min al ibarat tersebut muallafatun min kalimatain. Yang pertama dia tersusun daripada 2 kalimah
au aksara ataupun lebih. Tamam? Fal kalimatu al-wahidatu la tusamma kalaman. Jadi kalimah yang satu sahaja kalau disebut hadza la yusamma kalaman. La tusamma kalaman 'inda an-nuhah illa idzan dhamma ghairuha ilaiha. Kecuali kalau digabungkan sekali. Contoh kalau orang sebut Muhammadun. Ni kalam ke? Hadza lafz faqat. Laisa kalam. Kecuali kalau orang ditakdirkan. Contoh dia tanya, "Masmuka?" Maka dia jawab, "Muaz." Ada kalam Muaz? Satu saja, Muaz, kalam. Kalam ke tak? Kenapa? Sebab sebab dia tanya Masmuka. Lepas tu? Jawab dia apa? Kamu jawab Muaz saya tadi, satu ya? Dia, ha? Mas muka tu dua. Ni siapa yang kalam ni? Jawapan tu ingat macam nak betul tadi. Oh ya, kata, "Hai, bagus ni." Maksud dia dah baca dulu ni. Ha. Mas muka. Lepas tu Muaz menjawab Muaz. Ada kalam? Kan kalam syarat dia murakkab. Murakkab pada min kalimatain fa aksar atau aksar. Kan ni satu kalimah aja, itu boleh jadi kalam ke? Oh, tak boleh pula dah. Boleh dah Abdul Rahman? Jadi kalam ke tak? Sebab apa? Satu kalimah tu. Takdir apa? Rahman nama saya. Abang Rahman ke dah? Orang tanya Muaz tadi. Oh, nama dia. Yang bertanya Mas muka Muaz nama dia. Kita tak nak kerja. Ha? Mas muka ai ismi Muaz. Jadi takdir dia ismi Muaz, ada dua. Nampak tak? Ismi Muaz. Jadi tetap juga kalimatain. Tamam? Ha, contoh man akhuka? Jawab dia Muhammad. Ai akhi akhi dah. Akhi Muhammad. Dia kata. Atau akhu ya Muhammad. Ha. Boleh? Idza fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'inda an-nuhah illa idzan dhamma ghairuha ilaiha. Sawa'un akana indimamu ghairaha ilaiha haqiqatan. Sama ada indimam tadi, gabungan tadi secara hakikah. Kal amsilatis sabiqah, seperti misal yang sebelum ni. Muhammadun musafirun. Tu hakikah, nampak tu. Muhammad musafir. Nah, al-ilmu nafi', al-ilmu nurun. Itu semua kalam. Tamam? Yablughul mujtahidul majda. Likulli mujtahidin nasibun. Itu semua ada kalam. Sebab apa? Sebab tergabung daripada dua ataupun lebih kalimah. Jadi itu yang hakikah. Am takdiran, ataupun kita takdirkan indimam tadi. Gabungan kalam tadi dengan takdiran. Kama idza qala laka qail, seperti seorang menyebutkan, man akhuka? Siapa saudara kamu? Fataqulu Muhammadun. Maka jawab dia pada takdir dia, hadhil kalimatu tu'tabaru kalaman Zahid lianna taqdira Muhammadun akhi atau akhi Muhammad. Itu. Fi hadha fahiya fi taqdir ibaratun muallafatun min thalathi kalimatin. Tiga kalimat bukan dua. Muhammadun akhi. Ada sekali dengan dhamir. Situ. Tamam? Ada tiga kalimat. Boleh? Nampak? Itu maksud bagi apa? Murakkaban. Itu maksud murakkab. Jadi kalimah apa dia? Al-kalam apa dia? Al-kalam huwa lafzu al-murakkabu. Dah faham dah apa dia lafzu, apa dia murakkab. Tamam? Kita dah faham apa dia lafzu, apa dia murakkab. Kemudian sekarang ni yang ketiga iaitu mufidan. Apa dia makna mufid? Makna kaunuhu mufidan atau makna kaunihi mufidan an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. An yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Yani orang yang kita berbicara dengannya, dia tidak lagi tertanya-tanya syari'i dengan apa yang dia akan ucapkan setelah itu. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Sehingga orang yang mendengar tidak akan tertunggu-tunggu apa dia yang akan diucapkan lagi oleh orang yang sedang berucap tadi. Contoh kita kata
Iza hadara al-ustazu. Dalam bahasa Melayu kita, jika ustaz telah datang. Orang akan buat apa waktu tu? Lepas tu apa dia? Jadi apa? Kalau ustaz datang apa? Dia tiba kita ke? Kalau ustaz datang kelas ada ke? Jika ustaz datang nanti akan kita buat sambutan apa ke? Iza hadaral ustazu. Sebab dia akan tertanya. Walaupun 3 kalimah. Iza hadaral ustazu. Tapi itu tetap tidak dipanggil kalam. Kenapa? Kerana laisa mufidan. Laisa mufidan. Faham? Jadi la yusamma zalika kalaman. Tidak namakan kalam. Walau annahu lafzun murakkabun min salasi kalimat. Walaupun lafaznya tadi tergabung daripada 3 kalimat. Iza hadara al-ustadz. Lianna al-muqataba yantaziru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustadz. Karena orang yang kita bicara dengan dia masih tertunggu-tunggu setelah ucapan tadi diucapkan, apa yang akan berlaku dengan hadirnya ustaz. Tapi kalau kamu sebut idza hadara al-ustadz ansatat talamizu, baru selesai. Jika ustaz telah hadir, maka murid semuanya diam. Maka sara kalaman. Kenapa? Lihusulil faidah. Baru hasil faedah. Faham? Baru hasil faedah. Jadi ada keterkaitan di antara subjek dengan predikatnya. Gabungan tu sekali. Barulah dikira sebagai kalam. Jadi kalau tidak, dia tidak dikira sebagai sesuatu yang mufid, yang berfaedah. Boleh? Baik. Jadi kaunuhu mufidan. Dan kemudian terakhir, wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi, iaitu yang keempat, syarat dia keempat, maksud dia apa dia? An yakuna mawdu'an bi wad'il arabi. Yani kaunu mawdu'an bi al wad'il arabi an takuna al alfadhu al musta'malatu fil kalami min al alfadh allati wada'atha al arabu lidalalati ala ma'nan min al ma'ani. Mestilah lafaz yang digunakan tadi di dalam ucapan yang kita ucapkan tadi adalah lafaz yang diletakkan oleh Arab bagi menunjukkan kepada makna-makna tertentu daripada lafaz tersebut. Contoh kita sebut hadara. Kalimah hadara, masalan, kalimatun wada'aha al-Arab li makna. Jadi hadara adalah kalimah yang diletakkan oleh Arab untuk makna apa? Husulul hudur fi zamanil madi. Hadara. Ini fi'il madi. Jadi apa makna hadara? Dia fi'il madi. Fi'il madi apa makna fi'il madi? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa taqtarinu bi ahadil azminati salasah wa hiya al-mudi. Dan dia berserta dengan satu zaman yang telah berlalu. Jadi kalau sebut hadara, maknanya kita faham dah. Hadara dengan makna berlakunya hadir tersebut pada masa yang lalu. Yahduru, berlakunya hadir tadi pada ketika itu. Itu. Boleh? Itu maksud hadara. Contoh lagi, Muhammad. Kalimah Muhammad wada'aha al-Arab li makna. Al-Arabu wada'aha lil makna. Makna apa bagi kalimah Muhammad? Huwa dhatu syakhsi al-musamma bihadzal ism. Iaitu seseorang yang dinamakan dengan nama Muhammad tersebut. Bukan Muhammad yang diletakkan tadi, mesti dengan makna wad'ul Arab, wad'u al-wadi' bagi Muhammad, bagi kalimah apa Muhammad ni maksudnya isim maf'ul contohnya. Namanya yang banyak dipuji. Adakah memang betul mesti banyak dipuji ke orang tu baru dinamakan dengan Muhammad? Ke dinamakan nama Muhammad tadi kerana diletakkan oleh ibu dan ayah tadi untuk menamakan anak tadi dengan Muhammad. Kan diletakkan dia dengan hakikah. Contoh Ahmad, contoh ayah dia letak Ahmad. Memang terpuji sungguh kah? Ke sebab ayah tu letak nama Ahmad? Sebab letak nama Ahmad. Jadi Ahmad tu maksudnya apa dia? Orang yang paling terpuji. Ataupun dengan makna syakhsun alladhi yusamma bi Ahmad. Seseorang yang dinamakan dengan Ahmad. Macam tu. Faham tak? Jadi kalau kita sebut hadara Muhammadun, maka takunu qad ista'malta kalimatain.
Maka kamu telah menggunakan dua kalimah situ. Kullu minhuma mimma wada'ahu al-Arab. Hadara Muhammad. Kita tahu hadara tu makna dia apa dia, kita tahu Muhammad tu apa dia, dan kita pun faham kita di situ bahawa Muhammad telah hadir. Muhammad itu telah hadir. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajam. Berbeza dengan kalimah yang kita letakkan dengan kalimah yang disebutkan oleh ajam, contoh bahasa Melayu, bahasa Turki, bahasa Barbar Fursi, wa Turki wal Barbari wal Firinj, seperti bahasa orang putih, fa innahu la yusamma fi 'urfi ulama'il arabiyyah kalaman. Maka itu tidak dinamakan dalam uruf Arabiah disebutkan sebagai kalam. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman. Walaupun di sisi bahasa kita disebut kalam lah. Ini macam Ustaz duk syarah ni dalam bahasa Melayu. Maka itu dipanggil kalam dalam bahasa Melayu, tidak dipanggil kalam dalam bahasa Arab, dalam perbincangan dalam nahwu ni. Jadi al-kalam yang dimaksudkan oleh al-Imam Ibn Ajurrum adalah al-kalamu al-arabi. Al-kalam wa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i ay bil wad'il arabi. Tamam? Bil wad'i al-arabi. Maksudnya gitu. Jadi kalam yang lain daripada tu adalah bukan kalam yang dibincangkan dalam kitab ni. Tapi dia adalah kalam lughawi sahaja. Nampak tak? Baik, ada berapa syarat untuk jadikan tu kalam muzakir? Apa dia? Kalam apa tu yang jadi 4 tu? Yang ada 4 tu. Kalam apa? Buka muka surat banyak kan tu. Baru baca rasa selai ya. Tu pun nak nanti pukul 2. Kalam apa yang dibincang ni? Hak yang 4 syarat tu. Dia pun tak tahu tanya apa. Kalam apa ni Muaz? Lafzul murakkabul. Ish, ni pun kalut sangat ah. Ni kalut laju sangat dah. Kalam apa ni yang kita dah bincang ni? Kalam apa? Kalam apa yang kena ada 4 syarat tu? Al-lafzul murakkab. Nahwi. Bagilah habis tu soalan Ustaz pun. Buat jangan sekolah rendah. Kalam nahwi. Ada berapa syarat kalam nahwi? Muzakir? Ada 4. Dia boleh jawab 4 ya? 4. Lepas tu? Buka balik muka surat. Buka balik. Dia buka balik sampai ke mukadimah. Mana tau tadi tu? An yakuna kalaman, an yakuna lafzan. Yang kedua, an yakuna murakkaban. Yang ketiga, an yakuna mufidan. Yang keempat, an yakuna mawdu'an biwad'il arabi. Yang 4 tu. Boleh? Jadi ini al-amsilatul kalam lil kalam al-mustawfa lisyuru'. Al-mustawfa syuru'. Asyuru' syurutu ka syuruta. Al-mustawfa asyuru'. Mustawfa ni isim fa'il ke isim maf'ul? Isim maf'ul jadi syurutu. Amsilatul lil kalam al-mustawfa asy-syurutu. Tamam? Al-jawu sahwun wal bustanu musmirun, al-hilalu sati'un, as-sama'u safiyatun, yudhi'ul khamaru layla, yanjahul mujtahidu, la yuflihul kasulu, la ilaha illallahu, Muhammadun safwatul mursalin, Allahu rabbuna, Muhammadun nabiyyuna. Itu maksud kepada al-kalam. Karena semuanya tergabung dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Dia mesti murakkab, lafzan, murakkab, mufid, bil wada'il arabi. Tamam? Amsilah li lafzil mufrad, Muhammad, Ali, Ibrahim, qama, min. Amsilah lil murakkab ghairu mufid, Madinatul Iskandariyah, ada ghairu mufid. Kenapa? Karena dia bukan lafaz yang murakkab dan mufid. Karena dia murakkab di sini murakkab yang naqis. Abdullah sama juga. Abdul Rahman sama lah. Dia kena ana Abdul Rahman. Ismi Abdul Rahman. Apa kira kalam. Hadara maut. Walaupun ada hadara maut, tapi ini dah jadi nama satu. Lau ansafan nasu idza jaa asyita'u. Semua ada tu, ada
adatus syarat. Mahma akhfal murai. Macam mana pun orang yang duk menunjuk ni, duk sembunyikan riak dia tadi, nah, apa dia belakang nak kena tambah. Nah, mahma akhfa al murai in tala'ati syamsu fan naharu mawjudun. Ha, barulah lengkap. Tapi in tala'ati syamsu, apa dia? Lepas tu maka kalimah tadi tidak, kalam tadi tidak. Kalam tu tidak apa, Saifuddin? Kalam tu tidak mufid, masya-Allah. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.